Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Malam Al-Qadar itu adalah terlebih baik daripada 1000 bulan. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang terlalu banyak yang telah Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Dan sudah semestinya lah nikmat yang besar yang sedang kita terima sekarang ialah nikmat hidup di 10 akhir Ramadan. Hidup di bulan Ramadan ni pun menjadi impian ramai manusia. Tetapi tidak semua yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Yang duk berdoa sebelum masuk Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Tapi tidak kesampaian, Allah matikan mereka sebelum Ramadan. Ada yang sempat masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi hanya melaluinya beberapa hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjemput mereka tanpa sempat mereka merasai untuk berada di 10 akhir Ramadan. Kita yang berada pada hari ini, yang masih hidup hingga ke saat ini, merupakan orang-orang terpilih yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk kita terus hidup. Dan kita mohon pada Allah agar dapat kita keluar daripada Ramadan dengan segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Pada kali ini tajuk yang diberikan kepada saya ialah PKP dan Lailatul Qadar. PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan Lailatul Qadar. Saya pun duk fikir macam mana nak kaitkan dengan dua perkara ini, Lailatul Qadar dan Perintah Kawalan Pergerakan. Cuma ginilah tuan-tuan sekalian, masalah PKP ini saya ingin sebut satu poin saja, iaitulah ramai di kalangan kita yang menghadapi PKP dalam keadaan stres, dalam keadaan sedih, tertekan, rasa susah hidup dalam tempoh PKP yang sudah menjangkau hampir 2 bulan, dan Perdana Menteri baru mengumumkan untuk menyambungnya 4 minggu lagi hingga ke pertengahan bulan Jun. Dan wallahu a'lam, kita tidak tahu selepas bulan Jun ni adakah ia akan disambung lagi ataupun tidak. Sebenarnya sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sepatutnya kita stres, tidak sepatutnya kita tertekan, tidak sepatutnya kita mengeluh menghadapi situasi PKP ini. Kerana kita perlu ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang berbunyi ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Maksudnya Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sangat pelik urusan orang-orang yang beriman ini. Sungguh pelik, kata Nabi. Ajaib, ajaban, ajaib, pelik. Li amril mu'min, urusan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya urusannya semuanya adalah baik untuknya. Apa yang berlaku kepada seorang yang beriman, hakikat sebenarnya kullahu lahu khair, semuanya baik untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, perkara ini tidak diberikan kecuali kepada orang yang beriman. Nabi sebut lagi, Nabi beri penjelasan, jika sekiranya dia ditimpa kesenangan ataupun dikurniakan kesenangan, syakara, dia bersyukur pada Allah. Ini tak peliklah orang yang diberikan kesenangan oleh Allah, diberikan nikmat, naik pakar, boleh beli kereta baru, dapat rumah, naik bonus, boleh macam-macam yang dia kehendaki, dia bersyukur pada Allah. Tak pelik, fakana khairan lah. Bila dia bersyukur atas nikmat tersebut, maka itu adalah terbaik untuknya. Dan kata Nabi lagi, wa in asabathu dharra, jika sekiranya dia ditimpa kesusahan, dia ditimpa musibah, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu juga adalah baik baginya. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hidup kita ni, dua perkara ni ya yang kita dapat. Sama ada benda yang kita senang, yang kita mahu, ataupun benda yang kita tidak mahu, benda yang menyusahkan kita. Kita mahu isteri yang baik, anak yang soleh, harta yang banyak, pangkat yang tinggi, mahu dihormati, mahu hidup senang. Dan yang keduanya apa? Yang keduanya dalam hidup kita ni, kita dapat perkara yang kita tidak mahu, perkara yang menyusahkan kita. Boleh bini degil, boleh anak tak dengar kata, harta tak pernah cukup, kerja yang menyusahkan, boleh boh backing, boleh anak buah degil tak dengar kata. Ya Rabbi, susah. Sebenarnya kedua-dua keadaan yang kita dapat, sama ada yang kita mahu ataupun yang kita tidak mahu, jika kita pandai menguruskannya, semuanya adalah baik bagi kita. Jika kita dikurniakan kesenangan, apa yang kita kehendaki, syakara, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, terima kasihlah, alhamdulillah ya Allah. Di time-time orang susah, aku tidaklah susah sebagaimana mereka. Kita bersyukur. Orang lain tak boleh naik pakar, aku boleh naik pakar. Orang lain susah masa PKP, aku boleh tukar kereta. Contohnya, bersyukur pada Allah, maka itu adalah baik. Kerana orang yang bersyukur di atas nikmat, Allah akan tambah. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat aku akan tambah lagi, kata Allah. Jika kamu kufur, tidak bersyukur, nescaya kamu kena ingat, aku tak tarik nikmat itu, tapi azab aku sangat-sangat pedih. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian,
Begitu juga bila kita ditimpa dengan perkara yang kita tidak ingini. Susah. Hilang harta, kereta kena curi, rumah terbakar, orang yang kita kasihi meninggal. Tak ada orang nak benda-benda begini. Tapi jika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena menghadapinya. Maka cara menghadapinya ialah sabara, dengan bersabar. Dengan bersabar. Maka bila kita hadapi perkara yang kita tidak ingini itu dengan sabar, fakana khairal lah, maka sabar itu adalah baik untuknya. Saya nak masuk pada PKP tadi. Tak ada orang nak PKP ni. Baik dia Perdana Menteri, baik dia Menteri Kesihatan, baik dia Menteri Pertahanan, baik dia orang bandar, orang kapur, orang susah, orang kaya. Tak ada orang nak. Orang kaya, PT banyak. Buat apa? Kedai tutup. Malam duduk di rumah, tak boleh keluar. Ada kereta 10 butir pun. Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini. Berjujuk kereta. Tapi PKP. Tak boleh, gerak tak boleh. Okay. Walaupun dia kaya, PT banyak, nak beli, mana kedai tutup? Tak ada orang nak. Orang kaya, tak sih. Orang miskin lagi tak sih. Nak kerja tak boleh. Dia ni kaih pagi, makan pagi, kaih petang, makan petang. Tak kaih. Pagi pun tak kaih, petang pun tak kaih. Nak makan berapa? Tak ada orang nak. PKP ni tuan-tuan menyusahkan semua orang. Hari-hari Doktor mana? Doktor Nur Hisham keluar TV. Pukul 5 je muka dia. Nak melaporkan tentang perkembangan COVID-19 di negara kita. Ingat dia nak masuk TV. Kita tak pernah masuk TV, naklah masuk TV. Tapi kalau masuk TV hari-hari tak pernah cuti, dia pun tak mahu tuan-tuan. Tapi kita kena ingat, hadapilah PKP ini dengan apa? Dengan sabar. Dengan sabar. Kuncinya ialah sabar. Sabar, redha, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahkan sesiapa. Oh, ni kerajaan lah yang tidak tegah. Inilah kerajaan, inilah pemimpin, inilah. Jangan. Apatah lagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tak ada kerja Tuhan ni, buat nyakit menyusuh ke orang. La ilaha illallah. Jangan. Hadapilah dengan sabar. Kerana bila kita menghadapi dengan sabar, maka wabak ini, PKP ini akan menjadi, dipanggil, kita mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bercakap tentang sabar, ada satu hadis lain yang cukup menarik. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sabda katanya Abu Sa'id Al-Khudri, inna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum, thumma sa'aluhu fa'a'tahum, thumma sa'aluhu fa'a'tahum, hatta nafida ma 'indahu, faqal ma yakunu 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum, wa man yasta'afif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, ada sekelompok manusia daripada golongan Ansar yang minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan apa sahaja yang mereka minta. Macam-macam lah rakyat dengan pemimpin ni. Okay. Rakyat, Nabi ni pemimpin. Dia pemimpin dunia, dia pemimpin akhirat.
Orang tahu dia susah. Dia bukan kaya, harta tak ada. Tapi kerana pemimpin, sifat dia menjadi tempat untuk orang yang minta macam-macam. Ada ke video hot viral tu. Pak Cik You apa? YB. Mula-mula minta beras. Minta duit. Minyak motor. Anak duduk asrama, suruh hantar Maggi. Macam-macam minta dengan YB. Satu kelompok manusia daripada golongan Ansar, begitulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta macam-macam. Fa'atahum, Nabi bagi. Thumma sa'aluhu fa'atahum, kemudian minta lagi, Nabi bagi lagi. Thumma sa'aluhu fa'atahum, kemudian minta lagi, Nabi bagi lagi. Tak boleh jumpa Nabi minta macam-macam. Kalau kita belajar hadis-hadis ni, sahabat-sahabat ni macam-macam. Kadang-kadang ni kain hok duk tubuh Nabi dia tengok kain ridak Nabi pakai, dia tarik begitu, dia kena arak badui, tarik sampai merah tekuk Nabi bekah. No. Comel weh makan apa? Comel makan apa? Pesing dia agak ayat. Buat gua no. Sehinggalah kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, hatta nafida ma 'indah. Sehinggalah habis, tak ada dah bagai di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakak minta ni tak ada apa satu. Tak ada apa satu dah. Minta Nabi kata habis, tak ada apa satu dah Nabi kata nak bui. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yakunu indi min khair. Tak ada dah aku, tak ada apa satu dah. Tak boleh bui. Falan addakhirahu ankum, aku tidak susu bagai-bagai untuk bui pada kamu. Kalau ada aku bui, aku tidak susu, aku tidak sembunyikan. Aku bui, tak ada masalah. Cuma sikit mau ingat. Ni tengok Nabi sebut, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Dalam kamu beria-ria minta macam-macam dengan aku, kamu kena ingat, barang siapa yang menjaga maruahnya dengan tidak meminta-minta daripada orang, tu makna yasta'fif. Dia tak minta, dia perlu sangat, dia tak ada duit, dia perlu duit, dia tak ada nasi, dia perlu beras, dia perlu makanan, dia perlu, tapi dia malu nak minta, takut jatuh muruah diri dia. Malu, biarlah kita tak lapar, tak apalah, jangan minta. Yu'iffahullah, Allah Ta'ala akan jaga maruah dia. Allah. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga maruah diri dengan tidak meminta-minta, dia menahan diri dia daripada minta dengan orang. Tak ada duit, nak kerja tak boleh, PKP, lapar, tak apalah, orang bagi alhamdulillah, tak bagi biarlah, jangan pergi minta. Dia jaga maruah diri dia. Orang lagu ni yu'iffahullah, Allah akan jaga maruah diri dia. Saya teringat satu cerita. Cerita ni saya dengar daripada Datuk Samsuri Haji Ahmad. Lama selepas tu, saya dengar lama dah, 10 tahun dah cerita ni. Beberapa tahun lepas tu, ada orang buat video pendek dan viralkan dalam Facebook. Menarik. Cerita dia, ada seorang cikgu. Cikgu ni, dia mengajar petang, mengajar sesi petang. Dia perasan kelas pertama dia ni ada seorang pelajar dia yang masuk lewat. Hari-hari. Mula-mula warning. Esok kamu jangan lewat. Esok lewat pula. Lusa lewat pula. Cikgu panggil tanya, kenapa kamu lewat? Kenapa kamu datang lewat sekolah? Budak tak jawab. Akhir cikgu pun rotan. Cikgu rotan. Dia pun terimalah, tak kata memberontak, tidak kata marah, tidak kata kena rotan, masuk belajar. Esok lewat pula, rotan pula. Hari-hari kena rotan sampai cikgu ni naik pelik, kata budak ni apa masalah dia yang sebenar?
Cikgu pun buatlah siasatan, cari rumah budak di mana. Dia pun gitarlah budak ni, kenapa mari lewat. Dia gitar. Budak ni rupanya pukul 12.30 tu ready dah nak pergi sekolah. Ready. Dengan seluar, dengan kasut, dengan stoking beg sekolah. Ready dah. Tapi satu je, baju tak pakai. Tunggu lama, tiba-tiba mari berlari-lari. Ada seorang pelajar lain berlari-lari balik, pecah baju tu bagi kepada adik dia ni yang sedang menunggu tak berbaju tadi. Adik dia sauk baju pakai kaci-kaci, terus berunggar berlari pergi sekolah sampai lewat kelas mula dah. Cikgu tu tanya budak ni, kata, kamu lewat sebab kamu tunggu abang kamu balik daripada sekolah sesi pagi ke? Terkejut dia. Cikgu tahu mari mana? Siapa royak cikgu? Cikgu tanya, kenapa kamu tak bagi tahu? Kamu tak ada baju. Kamu kena rotek hari-hari, saya rotek hari-hari, saya kamu degil, tapi kamu ada masalah ni. Kenapa kamu tak bagi tahu? Dia jawab simple, dia kata mak tak bagi tahu. Mak tak benarkan untuk bagi tahu kami ni susah. Mak kerja jual kuih, ayah tak ada dah. Mak janji nanti kuih dia laku, ada duit simpanan, dia akan beli baju satu lagi untuk saya. Tuan-tuan, ni dia panggil iffah. Wa may yasta'afif, barang siapa yang menjaga maruah diri dia, menahan diri dengan cara menahan diri daripada meminta-minta, yu'iffahullah, Allah Ta'ala akan jaga maruah diri dia. Wa may yastaghni, barang siapa yang merasa cukup pun dengan pemberian Allah kepada dia, yughnihillah, Allah Ta'ala akan mengkayakan dia. Ghani, kaya. Ataupun bila kaya ni, dia terasa tak perlu pada orang lah. Orang miskin ni sebab dia tak cukup dan dia rasa dia perlu pada orang, nak suruh orang bantu dia. Nabi kata, wa may yastaghni, barang siapa yang rasa dia ni cukup. Dia rasa cukup dah, tak perlu dah minta-minta dengan orang lain. Cukup dah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, cukup. Yughnihillah, Allah Ta'ala akan buat dia kaya. Dia cukup sungguh. Dan akhir Nabi kata, wa may yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang bersabar dalam menghadapi situasi yang susah, yusabbirullah, Allah tambah lagi kesabaran itu kepada dia. Hadis ni tuan-tuan, kalau kita baca dalam musim PKP ni, cukup menarik. Kita baca hadis ni dalam musim PKP. Berapa ramai orang sekarang ni tak tahulah, saya pun susah nak bagi tahu. Kita terlibatlah juga dengan duk bagi apa bantuan pada rakyat-rakyat ni. Tak tahu kenapa ramai ada yang kita jumpa di rumah tu bukan tak ada makanan, bukan terputus bekalan makanan, tak boleh beli beras, tak boleh beli lauk, dah bertambung guni beras, 5 pack, 5 guni ada lagi beras. Tapi bila ada orang bagi kau, bila bunyi-bunyi orang nak bagi kau, derah dia bagi, dia lah mula-mula sekali sapa. Kita susah, ambil kau balik, tambah lagi jadi ni. Ni orang tidak ada iffah, tidak ada nak menahan diri daripada meminta-minta, sentiasa nak menunjukkan dia ni susah walaupun dia tidak susah. Allahu Akbar. Berebut-rebut dengan bantuan yang sedikit. Kita susah PKP, kita boleh kerja. Betul, mu tak boleh kerja, tapi simpanan mu ada ke? Bukan tak boleh beli beras. Waktu beli 50 riyal beli beras, beli lauk tu boleh.
Tapi nyanok ke berah 5 kilo ni, Allah. Siapa kata tok ngulu bodoh? Siapa kata kau tok ngulu ni tok adil berat sebelah, jaga kroni, bukan anak beranak. Macam-macam kalau kita dengar ritih-ritih tok ngulu. Kenapa? Dia rasa PKP ni satu musibah umum yang semua orang kena bantu. Kerajaan tidak adil beri hanya pada orang susah. Masa biasa pun orang susah boleh, masa susah pun orang susah juga boleh. Dia bila tak boleh bantu. Allahu Akbar. Renunglah hadis ini. Tidakkah kita nak kita diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menjaga maruah diri kita. Kita nak, tapi kita tak jaga maruah kita. Kita tidak masuk dalam waman yasta'fif. Nak pergi hak lebih jauh, yastaghni. Lagilah berasa cukup. Banyak ramai kita berasa tak cukup dengan apa yang ada. Berasa tak cukup. Ya Rabbi, tak cukup. Bagi kelonggaran, suruh jual siapa kedua, siapa kopak yang buka kedah. Nak kuasa ni tengok muka dia je. Lalu berhenti. Tutup kedua. Tutup dah ni. Celak mata kau buat kuasa. Kamu dah lah buka awal. Orang suruh buka pukul 8, buka pukul 7. Orang suruh tutup pukul 2, pukul 3 tak tutup lagi. Kenapa kamu tidak pernah rasa cukup dengan apa yang kamu peroleh? Orang lain tak boleh jual langsung. Tukar guti ni lembek dah tangan tunggu masa nak guti. Tak boleh buka kedai lagi. Mu ni boleh buka kedai ke besar mana-mana. Apa ni? Sebab tak ada perasaan rina, rasa cukup dengan apa yang dimiliki. Syukurlah mu boleh juga buka walau sekejap. Banyak lagi sektor yang tak boleh buka. Dia pun nak makan minum juga, nak cari rezeki juga. Maka dengar kata pemerintah waktu-waktu berniaga buka kedai apa dia. Apa tu lagi nak pergi lebih besar? Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang sabar, Allah akan menambahkan lagi kesabaran dia. Dan Nabi akhiri hadis tersebut, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Dan tidaklah diberikan kepada setiap orang satu pemberian yang terlebih baik dan terlebih luas berbanding dengan kesabaran. Ada orang Allah Ta'ala bagi kecerdikan, ada orang Allah Ta'ala bagi harta, ada orang Allah Ta'ala bagi ilmu, ada orang Allah Ta'ala bagi macam-macam pemberian Allah kepada manusia, kepada makhluk dia. Tapi yang khairan wa awsa'a, yang terlebih baik, yang terlebih luas, terlebih bernilai, apa dia? Orang yang Allah Ta'ala bagi sabar kepada dia. Harta tak ada. Hidup hari pagi, makan pagi. Susah. Tapi dia sabar. Sabar inilah pemberian. Allah kalau cari nombor Ustaz Abid Liu. Telefon. Tak akak mesej. Ustaz ada ke nombor Ustaz Abid Liu. Kata bapa mencari nombor Ustaz Abid Liu. Kita nak suruh mari rumah kita ni. Kita susah. Nak suruh Ustaz Abid Liu sewa rumah dia. Bayar sampai akhir hayat. La ilaha illallah. Kalau cari dalam Facebook, tanya orang ni, tak mesej ni. Pagi mesej. Pukul 3 pagi, 4 pagi kita bangun sahur, tengok mesej dia mula-mula. Cari nombor Ustaz Abid Liu. Nak penat manusia. La ilaha illallah. Muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kesimpulannya apa dia? Kesimpulan dia dalam kita menghadapi PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini, kunci yang paling utama ialah sabar. Dan satu lagi yang kita kena ada juga ialah isar.
asabah, yang kedua ithar. Apa makna ithar? Ithar ni mendahulukan orang lain yang lebih memerlukan daripada kita. Walaupun kita perlukannya, tapi biarlah kita rasa orang lain ni lebih layak berbanding dengan kita. Kita susah-susah pun anak-anak duk pitih lagi. Kita susah-susah pun ada lagi simpanan. Kita susah-susah pun ada lagi boleh cari. Orang lain susah-susah sungguh, tak ada kerja, tak lewat kerja, susah. Maka kalau kita boleh bantu, bagilah pada orang. Jangan nak jelas sangat. Orang kita panggil jelas sangat nak pada bantuan. Akhir untuk PKP ni, suka saya nak sebut sikit. Dalam kita menghabiskan masa kita musim PKP ini, kita telah pun masuk dalam 10 akhir Ramadan. Saya yakin dan percaya. Saya yakin sebab saya sendiri terlalu banyak masa ruang yang ada, masa kosong, masa terluang ada dalam musim PKP ni. Walaupun PKPB ni banyak sektor telah dibuka dan mereka telah pun pergi ke pejabat buat kerja, tapi kena ingat ada penggiliran ke mana. Ada hari kita pergi pejabat, ada hari kita tak pergi, kawan kita pergi. Maka masih banyak lagi masa ruangnya kita ada. Maka gunakanlah masa ini untuk apa? Mempertingkatkan amalan kita pada akhir 10 akhir Ramadan ini. Tak kira lah siang hari ke malam ke. Malam ke Ustaz sebab malam Lailatul Qadar. Betul, malam tu Qadar. Tapi malam pun dia ada hubungan dengan petang pagi. Kalau petang pagi ni kamu beribadah mengharapkan Lailatul Qadar, insya-Allah Allah Ta'ala permudahkan pada malamnya untuk kita mendapatkan. Tapi pagi ni, kalau pagi dia cakap duk buta, duk tidur, tengah hari cakap duk cari makanan dah, keluar duk beratur pak akak risdah. Mana deh nu keluar nu papa semah beratur akak risdah lah kono. Letih klik letih beratur panjat telajak terbakar muka-muka bahaya ko hari akak risdah. Duk tengok TV, tengok ke movie tu kak, habis geruk dalam Telegram. Habis geruk Telegram ni masuk movie tu, movie ni download dan ustaz download tamai, download yang putih tak yang putih, Cina, Korea, habis cerita. Kita ada cerita kartun pun tengok juga. Kalau itu keadaan kita di siang hari, jangan haraplah mari lain hari Allah Ta'ala nak mempermudahkan kita mendapat Lailatul Qadar pada malamnya. No. Sebab tu saya kata siang ni menjadi asbab untuk Allah permudahkan kita pada malam hari. Tadi saya ikuti satu kuliah menarik Ustaz Ali Hidayat Indonesia tu. Dia bahas satu hadis Nabi, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kita dah baca hadis ni lama dah dan kita menterjemahkannya secara literal dan kita memahaminya pun secara literal. Apabila datangnya bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, diikatlah segala syaitan. Tak perlu huruf panjang. Kita nampak, Allah buka pintu syurga. Memang syurga ada pintu. Allah buka habis. Allah tutup pintu neraka. Memang neraka ada pintu. Allah tutup. Allah ambil syaitan ni, ikat. Anak saya pernah tanya sekali, Abi, Allah ikat syaitan ni tak mana? Mana? Nak di Sungai Buloh ke? Di Jauh Kuala Lumpur ke? Tak boleh hotel Ria mana ke? Mengikut Ustaz Ali Hidayat dalam kuliah dia saya dengar tadi, dia kata hadis ni kita perlu fahami dia secara majazi.
Yang dimaksudkan dengan Allah buka pintu syurga ialah Allah mempermudahkan hamba-hamba yang dikehendakinya untuk melakukan amalan yang memasukkan dia ke dalam syurga. Allah mempermudahkan, meringankan. Hak selama kini payah semai jemaah, mari Ramadan jadi mudah. Hak selama kini payah bersedekah bulan biasa, mari Ramadan dia mudah bersedekah. Mudah untuk dia buat amalan-amalan yang memasukkan dia ke dalam syurga. Bila seorang mukmin melakukan amalan yang memasukkan dia ke dalam syurga, maka automatik dia tak akan masuk neraka. Yang orang ni dua, yang masuk syurga tak masuk neraka, tak masuk neraka tak masuk syurga. Bila manusia yang beriman telah berubah melakukan ibadat secara total untuk masukkan diri dia ke dalam syurga, dengan sendirinya dia tak akan masuk neraka. Itulah maksud ghulliqat abwabul nar, ditutup segala pintu syurga. Wa suffilatis syayatin, dan diikat syaitan ini, maksudnya Allah menggagalkan usaha syaitan untuk menggoda hamba yang beriman tadi. Allah menggagalkan usaha syaitan untuk menggoda hamba yang beriman tadi. Kita nak buat baik, wajib ada godaan. Tidak kan? Soh ko nak apa-apa, nak buh seria je. Mari bisi macam-macam. Ramai dah buh. Buat gapo kan? Tarik semula. Tak jadi mula. Nak oyak godaan tu setiap masa. Nak buat baik, nak berzikir, baca pergi Quran, mari nak ketengok tak ngatuk ni pergi Quran. Alhamdulillah. Sete. Suffidatis syayatin, bukan Allah ambil setan ikat berkabah dalam neraka. Tak. Allah, syaitan tetap ada bersama dengan kita sepanjang Ramadan, tetapi digagalkan bila kita tadi telah menjadi manusia yang futihat abwabul jannah, yang melakukan amal ibadat untuk melayakkan kita ke syurga dan kita tidak masuk neraka. Maka Allah tambah lagi yang ketiga, Allah menggagalkan usaha syaitan untuk menggoda kita. Syaitan bukan tak bisik suruh kita ni jangan buat, jangan tidur lama lah, jangan bangun. Dia buat tapi gagal. Sebab itulah tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni masih ada yang jahat, masih ada yang ikut perangai syaitan. Sebab Allah tidak menggagalkan usaha syaitan menggoda dia. Orang puasa dia tak puasa. Okay. Orang puasa dia tak puasa. Dia yak-ye. Duk makan sungan. Beli misuk dah Cina. Dah Ahok. Kita puasa 17 ke puasa 16. Teh ais. Amare-kamare. Kenapa? Kerana syaitan tetap ada di kalangan kita. Syaitan tidak digari kepada dia. Syaitan tidak pernah gagal untuk menggoda dia, untuk menghasut dia, dan untuk menyesatkan dia. Jadi muslimin-muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka ingin saya menyeru pada akhirnya, gunakanlah masa 10 akhir Ramadan semasa PKP ini. Pandanglah dia dengan pandangan yang positif. Gunakanlah masa ini untuk kita mempertingkatkan amal ibadah agar kita dikurniakan dengan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana nak boleh Lailatul Qadar ni? Kena berjaga malam ke? Baca Quran tak berhenti ke? Semaya tak berhenti ke? Kalau kita boleh buat, itu terbaik. Kalau kita boleh buat,
Itu terbaik. Karena kita dengar cerita-cerita orang-orang soleh zaman-zaman dulu dalam beramal ibadat ni kan, Allah tak boleh nak tek. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan bulan Ramadan dia boleh khatam 2 kali sehari. 2 kali sehari khatam Quran. Sebulan 60 kali khatam. Imamuna Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal katanya waktu malam bulan Ramadan dia boleh sembahyang 300 rakaat. Macam-macam lah riwayat-riwayat. Walaupun ada yang mempertikaikan kelogikannya, tak apalah, kita terimalah. Tapi kita zamil kita learning ni, boleh kau nak buat gitu? Allah lah. Dah. Walaupun tak boleh nak setara tu, boleh CP-CP, boleh hawa-hawa pun tak apa dah. Takut tak boleh langsung masalahnya. Boleh hawa-hawa, boleh CP-CP pun tak apa dah. Sebab itulah usaha. Tak boleh banyak, sikit. Ma la yudriku kulluh, la yutraku kulluh. Tak boleh ambil belakang, jangan tinggal belakang. Kaedah bahasa Arabnya. Dan jangan tak nak kutip belakang tak boleh, jangan tinggal belakang, kutiplah hak boleh-boleh. Sebab tu beberapa perkara yang kita kena jaga dalam Ramadan ni, ambillah peluang. Contoh, kita bangun malam sahur. Setiap orang sahur, bangun belakang sahur. Kalau tak aja bangun sebelum subuh, tapi Ramadan ni bangun sebelum subuh. Lepas sahur janganlah tidur balik. Semayalah 2 rakaat. Semayalah berapa rakaat. Bacalah walaupun sependek qul huwallahu ahad wal asri kau kuliah, bacalah yang kita tahu. Lepas kita semaya, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Tak cakap nak semaya letih, duduk atas sejadah dengan keadaan berwuduk, ambil Quran. Tak atas riba belek, bacalah sekadar kita mampu. Bacalah Al-Quran. Tak gerak dah nak semaya, bacalah Al-Quran. Tak cakap dah ustaz baca Quran pernah mata, kerja mata ambil wasabah, berzikirlah subhanallah, 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 slow. Jangan duduk saja kabar-kabar khuruh, jangan. Berzikirlah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz nak gerak mulut tak cakap dah ustaz nak berzikir guano. Berzikirlah dari hati. Duduk tafakur, kerja mata. Hati kita jangan lala. Ingat pada Allah. Okey ustaz, kalau contoh letih lah kita nak zikir dalam hati pun tak gerak ustaz. Nak gana ustaz. Kalau siapa nak zikir dalam hati tak gerak, mati-matilah, bobol lah hidup. Orang dah bobol lah hidupmu ni, nak kau tu tak boleh buat. Bangun sahur, bangun, ambil masa sekejap sebelum subuh ni untuk buat amalan. Lepas subuh jangan tidur, usahalah untuk baca Quran walaupun sikit. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya rasa cukuplah untuk kali ini pembukaan kuliah daripada konti MPKB BRI dengan tajuk PKP dan Lailatul Qadar. Jangan kita lupa untuk Allah Ta'ala mengurniakan kita semua dengan kelebihan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni bermula maghrib lagi, bukan bermula tengah malam. Sebab itulah 10 Ramadan ni jangan lewatkan solat maghrib. Jangan lewatkan solat maghrib, jangan lewatkan solat isyak, jangan ponting tarawih, jangan ponting tadarus. Jangan, buatlah walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Buka puasa, makan semaya maghrib, kemudian 2 rakaat selepas maghrib, kemudian baca Quran sikit, masuk isyak, solat selepas isyak, termai tarawih, termai witir, kita tidur. Kita bangun sahur, kita lepas sahur kita masuk sikit, kita baca Quran sampai subuh. InsyaAllah
Kalau malam itu malam Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Besar ganjaran yang Allah Ta'ala kurniakan. Karena malam ni bermula jatuhnya matahari sampai matla'il fajr, muncul matahari esoknya. Masanya panjang. Tak boleh nak beribadat di akhir malam, ambillah awal malam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.